Hi guys, welcome back to Bulu Gadget. Ini adalah Vivo V20 V series yang paling hot, yang paling mengancam kalau tengok daripada belakang. Kalau tengok daripada depan, dia nampak macam handphone pada tahun 2019 lah. Itu disebabkan dia punya design display ni berjenis water drop screen. Dan Vivo ada alasan diorang tersendiri, yang mana diorang kata dekat kamera selfie ni diorang letak satu teknologi baru juga, iaitu sensor eye autofocus. So that's why diorang decide untuk buat design water drop screen macam ni instead of punch hole display lah. Ya betul, aku rasa terganggu dengan notch macam ni, tapi setelah 3 hingga 4 hari aku gunakan, rasa macam biasa je lah. But aku setuju je, walaupun dia buat screen yang agak lama macam ni, agak 2019 punya handphone, tapi kita dapat teknologi yang baru, which is sensor eye autofocus. So dengan adanya sensor eye autofocus ni, bila kita nak merakam atau mengambil gambar, dia akan fokus dekat mata kita. Kebanyakan autofocus yang ada dekat handphone-handphone yang lain, dia cuma fokus dekat kita punya wajah je. Jadi dekat V20 ni, dia fokus dekat kita punya mata. Bila dah fokus dekat mata tu, kemungkinan besar gambar dan video yang kita ambil tu susah nak jadi blur, susah nak kabur. Dan selling point yang terbesar dekat V20 ni adalah dia punya kamera selfie 44 megapiksel. Dan ini adalah phone pertama yang aku guna yang ada kamera selfie sebesar 44 megapiksel. Pada mulanya aku ingatkan kamera 44 megapiksel ni adalah satu teknologi pixel binning, macam dekat kamera belakang handphone zaman sekarang lah. Contoh macam 108 megapiksel tu, saiz sebenar dia cumalah 27 megapiksel je. So bila dia dah gunakan teknologi pixel binning tu, 27 darab dengan 4 piksel jadilah 108 megapiksel. Tapi dekat V20 ni tidak. Bila aku tengok dia punya resolusi dekat gambar kamera selfie ni, dia mencecah hampir 40 megapiksel. Memang besar gila resolusi yang digunakan dekat V20 ni. So bila resolusi gambar tu besar, automatik dia punya file size gambar tu akan jadi besar. Sekeping gambar boleh mencecah 6 sehingga 7 megabyte. Jadi kalau korang ni jenis ambil gambar selfie satu tempat tu boleh dapat dalam 50 hingga 100 keping, mungkin akan makan dia punya storage lah. Tapi jangan risau, sebab storage yang kita dapat dekat V20 ni dah cukup besar, 128GB. Untuk hasil gambar selfie dia memang tak diragukan lagi lah. Setiap kali Vivo keluarkan handphone baru, kamera selfie adalah keutamaan diorang. Detail dekat gambar selfie memang sharp, 44 megapiksel kot, memang cun lah. Warna yang dihasilkan pun cantik, warna yang vivid, dan skin tone nampak natural. Untuk kamera belakang dia pula, kamera 64 megapiksel, gambar dia dah cukup cantik, warna yang vivid, detail yang tajam, dan dynamic range dia yang baik. Kalau kita zoom gambar tu, dia punya detail tu kelihatan bagus, dia punya objek tu tak kabur. Dan apa yang aku suka dekat V20 ni, dia punya fungsi HDR. Dia punya fungsi HDR tu, dia enhancekan gambar tu jadi lebih cantik. Untuk kamera ultra wide 8 megapiksel ni, dia so-so je. Dia sama macam handphone mid range yang lain. Warna dia okey, cuma detail je lah agak kurang tajam. Dekat kamera night mode ni, dia banyak pilihan. Dia ada black and golden, blue eyes, greenish orange dan cyberpunk. Baiklah, ini adalah hasil rakaman kamera depan untuk Vivo V20 pada resolusi 4K. Dan dia ada juga satu features tu, nama dia steady face. Lagi steady lah daripada yang sekarang ni. Nanti kita akan cuba fungsi tu. So sekarang kita nak cuba lari dulu macam mana hasil dia. Okay, yang ni kita dah on dia punya fungsi steady face. Resolusi dia 4K juga. Dan macamlah hasil dia. Tapi dia agak macam zoom sikit. Video tu jadi zoom. So korang kena jauhkan sikit tangan korang dan baru nampak normal lah. Kalau taklah macam ni sangat kan. Kena jauhkan sikit iPhone tu, baru nampak dia jadi wide lah. So macam inilah hasil kamera depan 4K. Dan kita dah on dia punya steady face.
Dan dia juga ada fungsi dual view macam ni. So kalau korang nak buat vlogging yang nak tunjuk reaksi muka sambil tunjuk objek depan korang tu, bolehlah gunakan features ni. Nice right? Baiklah, dari tadi kita asyik cakap pasal dia punya kamera je. Sekarang part yang menjadi tanda tanya, dia punya performance, gaming performance. Adakah V20 ni mampu untuk bermain game-game yang berat? Dengan menggunakan Snapdragon 720G dan dipadukan dengan RAM sebesar 8GB, V20 ni boleh je korang nak main game-game yang berat. Untuk PUBG, kita akan dapat tetapan tertinggi, HD High dan juga Balance Ultra. Semasa bermain PUBG, dia punya FPS stabil dan suhu dalam keadaan yang normal. Dia punya suhu tu dalam 39 sehingga 42 darjah Celsius. Untuk game-game yang lain seperti COD Mobile dan juga Mobile Legends, tetapan grafik dekat V20 ni boleh dapat rata kanan. So untuk performance gaming dekat V20 ni memang tak ada masalah. Korang boleh layan je game-game yang berat. Dan performance untuk kegunaan harian pula, secara logiknya kalau sesebuah smartphone tu dia boleh handle game-game yang berat, untuk performance kegunaan harian memang takkan jadi masalah lah. Setakat nak buka Facebook, buka Instagram, scrolling, multitasking, memang korang akan terasa lancar je. Dan kalau korang beli V20 ni, korang akan dapat software yang dah up to date, which is FantasiaOS 11 dan juga Android 11 in the box. Korang tak perlu lagi tunggu untuk dapatkan update. Untuk audio dia pula, V20 ni masih menggunakan mono speaker instead of stereo speaker. Dan hasil dia macam ni. Okey, ni aku dah buat 100%. Okey, dia punya sound, dia punya audio tu slow, memang agak perlahan, tak cukup lantang. Tapi okeylah untuk kegunaan indoor. Kalau dekat outdoor ni memang korang memang akan rasa tak puas hati lah dia punya audio tu. Untuk bateri dia pula, Vivo V20 ni mempunyai kapasiti bateri sebesar 4000 mAh dan dibekalkan dengan pengecas pantas 33W. Untuk pengecas 33W tu aku sangat setuju. Nak cas penuh handphone ni ambil masa dalam 60 minit je. Tapi untuk bateri dia aku agak kurang setuju sikit sebab 4000 mAh tu agak sederhana jugalah. Kalau dia bagi kita 4500 mAh, mungkin aku akan rasa tenang sikit kalau guna handphone ni dekat luar. Tapi sekarang kan tengah PKP. Jadi bacaan SOT yang aku dapat dekat handphone ni dalam 6 hingga 7 jam. Itu penggunaan tanpa bermain game. Untuk display dia pula, V20 ni menggunakan skrin berjenis AMOLED yang beresolusi Full HD+. Untuk dia punya skrin ni, tak ada benda nak dikomen sangat. Kita semua tahu yang skrin Super AMOLED antara yang terbaik. Warna yang vivid, warna yang punchy, resolusi Full HD+ yang buatkan skrin dia nampak tajam. Dia punya viewing angle okey dan brightness dalam keadaan yang baik. So skrin dekat V20 ni memang tak ada masalah, dah cukup bagus. Korang boleh je layan movie, layan YouTube, main game dengan keadaan yang baik. Baiklah, bercakap pasal skrin yang berjenis AMOLED, sudah pasti dia punya fingerprint scanner berada di dalam layar. Fingerprint in display. Dia punya fingerprint scanner dah cukup pantas dan accurate. Dia punya face unlock pun sama, pantas dan accurate. Okay, now part yang jadi perhatian dekat V20 ni, dia punya design. Design dekat V20 ni memang cun gila lah, memang hot, cantik gila. Apatah lagi warna yang sunset melody ni memang jadi aku punya favourite lah. Dan kalau korang tak suka warna yang menonjol macam ni, korang boleh je pilih warna yang lain seperti warna hitam dan juga putih. Jadi design dekat V20 ni memang sangat cantik lah, memang kena dengan selera aku. Cuma bahagian depan je lah nampak macam handphone lama sikit, macam handphone tahun 2019. Dan kalau korang pegang handphone ni, memang akan terasa feeling premium tu. Itu disebabkan back cover handphone ni diperbuat daripada kaca. Baiklah, Vivo V20. Kesimpulan dia, inilah satu handphone yang well balanced. Nak tengok movie okey, kamera cantik, gaming padu dan design yang cantik. Untuk kekurangan dekat handphone ni, apa yang aku nampak, dia punya bateri yang sederhana tapi kita dapat pengecasan yang pantas dan dia punya design display dia. Kalau korang boleh terima dua benda tu, then okey lah, langsung beli. Memang berbaloi untuk korang beli V20 ni. Untuk harga jualan dia, V20 ni dijual dengan tanda harga RM1,499 untuk satu varian je, 8GB RAM dan 128GB storage. Baiklah, sampai di sini saja video review tentang Vivo V20 daripada Bull Gadget. Macam biasa guys, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace. Ui.
Design dia lawa weh. Sunset Melody.